Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang untuk perkembangan semasa di Sarawak. Langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar malam tadi menyertai kira-kira 500 jemaah menunaikan solat fardu Isyak dan solat sunat tarawih di Masjid Darul Hana di Kuching. Solat tarawih pertamanya selepas dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri turut disertai Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Solat diimamkan oleh Imam Masjid Jami' Negeri Awang Muhammad Safwan. Beliau selepas itu turut menyampaikan sumbangan khas kepada jawatan kuasa Masjid terbabit bagi menjalankan aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Lembaga Teknologis Malaysia MBOT akan membantu Kerajaan Sarawak membangunkan bakat dalam bidang teknologi. Presiden MBOT Profesor Dato' Dr. Siti Hamisah Tafsir memberitahu ia termasuk membantu negeri ini mencapai sasaran 10,000 ahli teknologi dan juruteknik berdaftar menjelang 2025. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas membuat kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Katanya langkah itu selari dengan usaha Sarawak ke arah ekonomi hijau yang memerlukan pakar-pakar yang diiktiraf untuk menyampaikan perkhidmatan kepada industri. Usaha tersebut bukan sahaja terhad kepada pelajar lepasan universiti, bahkan kepada teknologis dan juruteknik sedia ada untuk program peningkatan kemahiran. Beliau yakin melalui kerjasama sedemikian Sarawak mampu mencapai sasaran yang ditetapkan seterusnya menjayakan agenda transformasi negeri menjelang 2030. Baik, saudara, syarikat penerbangan tambang murah Singapura Scoot dijangka meningkatkan jadual penerbangan kepada 5 kali seminggu ke Miri dan 3 kali seminggu ke Sibu bermula Mei ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata keputusan itu tepat pada masanya untuk syarikat penerbangan tersebut beroperasi ke bandar-bandar utama di Sarawak. Inisiatif itu merangkumi penerbangan ke Miri, Kuching dan Sibu menggunakan pesawat baharu Embraer dengan kapasiti 112 penumpang. Komitmen tersebut bagi menampung permintaan yang semakin meningkat bagi perjalanan udara antara Singapura dan Sarawak. Ketibaan pelawat dari Singapura tahun lalu menunjukkan peningkatan ketara iaitu seramai 60,760 orang berbanding 46,000 pada 2019. Datuk Seri Lee turut mencadangkan agar Scoot menambah penerbangan berjadual ke Miri selain mempertimbangkan jadual penerbangan antara Singapura dan Sibu. Ketika ini, Scoot mengendalikan penerbangan 7 kali seminggu ke Kuching dan 3 kali sehari ke Miri dari Singapura. Datuk Seri Lee berkata demikian dalam kenyataan medianya selepas menerima kunjungan hormat delegasi Scoot Private Limited Malaysia yang diketuai pengurus besarnya Yeo Kai Chia di Kuching. 35 sekolah daif di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman dan PPD Lubuk Antu memerlukan perhatian segera daripada kerajaan. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Haden Hollis berkata perancangan telah pun dibuat untuk membaik pulih sekolah terbabit, namun ia memerlukan penyaluran dana sama ada daripada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Menurut beliau, sebanyak 18 sekolah daif telah dikenal pasti di bawah PPD Sri Aman manakala 17 sekolah di bawah PPD Lubuk Antu. Tambahnya terdapat beberapa projek baik pulih dan bina semula sekolah bagi bahagian Sri Aman sudah dirancang, bahkan ada yang telah mula dilaksanakan. Jelas beliau lagi kerjasama kesemua pihak terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan kerajaan negeri penting dalam merealisasikan usaha menaik taraf sekolah daif di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat khas pembangunan sekolah daif bagi kedua-dua PPD berkenaan di Sri Aman. Pengguna jalan raya di Limbang diingatkan tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan bagi mengelak kesesakan lalu lintas, terutamanya ketika waktu operasi Bazar Ramadan selain di kawasan-kawasan utama di Bandar Limbang.
Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mahu pengguna tidak mementingkan diri berikutan jumlah kenderaan yang banyak khususnya pada waktu puncak menyebabkan kesesakan berlaku. Sebagai penyelesaian, beliau mahu Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas kepada pengguna yang ingkar seperti mengeluarkan notis saman. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Bazar Ramadan di Lot 777 Limbang. Lebih 150 peniaga menyertai Bazar Ramadan kali ini dengan membenarkan mereka berniaga pada waktu pagi sehingga petang ataupun malam. Selain di Lot 777, Bazar Ramadan turut dibuka di Dataran Usahawan Pekarangan Bangunan Pusat Pembangunan Komuniti Melayu di Kampung Bungarai Limbang. Bekas Ketua Perbankan Pelaburan CLSA Securities Malaysia, Abang Rahmat Yusof dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Penjaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak SSWFFB. Menerusi satu kenyataan medianya, SSWFFB memaklumkan pelantikan tersebut berkuat kuasa 29 Januari lepas. Pelantikan beliau diumumkan pada mesyuarat kali kedua SSWFFB semalam. Abang Rahmat, 48 tahun, berkelulusan sarjana dalam pentadbiran awam dari Universiti Harvard. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Perbankan Pelaburan Malaysia di CLSA Securities dari 2019 hingga 2024. Abang Rahmat juga merupakan pengarah pelaburan Khazanah Nasional dari 2004 sehingga 2019. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa insiden bot karam di Sungai Baleh Kapit diteruskan hari ini. Operasi yang memasuki hari ke-7 turut disertai 2 unit anjing pengesan K9 dari Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kapit Timoti Barat berkata seramai 42 anggota terlibat dalam operasi terdiri daripada pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Polis Marin Sibu, pejabat residen serta ahli keluarga mangsa. Ujarnya, unit drone PDRM turut digunakan dalam operasi hari ini berserta 4 buah bot. Dalam kejadian 7 Mac lepas, seorang selamat, 3 ditemukan lemas manakala seorang masih hilang selepas bot yang mereka naiki karam berdekatan jeti Sekolah Kebangsaan Lepong Baleh. 3 yang lemas dikenali sebagai Jack Balan, Emerson John Nain dan Sarjan Jonathan Lambert. Seorang lagi mangsa yang masih hilang ialah Konstable Iskandar Ibrahim. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.